Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Habibina maulana wa qudwatina wa uswatina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita hormati Tuan Pengerusi Majlis kita pagi ini, yang sangat kita kasihi, yang berbahagia Datuk Luqman Hakim Ali Ketua Setiausaha MITI, yang berbahagia Datin Wan Razana Wani, Wan Zakaria Pengerusi Puspanita Cawangan MITI, yang berbahagia Datuk Seri Nur Azman Ayub Timbalan Ketua Setiausaha Industri MITI, Encik Hairi Yahri Yaakob Timbalan Ketua Setiausaha Perdagangan MITI, semua warga kerja MITI, agensi MITI dan sekalian yang hadir, yang menjadi tetamu Allah pada pagi ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di Dewan yang mulia ini mengundang rahmat dan barakah daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang selalu memberi izin kepada kita berada di dalam majlis yang baik. Dan alhamdulillah pada pagi ini kita dikumpulkan oleh Allah dalam suatu majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini memberi kebaikan bagi hidup kita di dalam dunia, insya-Allah sebagai satu saham akhirat yang akan menguntungkan kita pada hari kita akan bertemu dengan Allah di Yaumul Mahsyar nanti, insya-Allah. Sebelum saya menjawab soalan, ada suatu tajuk untuk kita tazkirah buat peringatan bahawasanya agama Islam ini agama yang sempurna. Kadang-kadang kita tak faham benda makna agama. Orang putih panggil religious, Arab panggil din, kita panggil agama. Maksudnya ialah peraturan. Agama ni peraturan. Peraturan apa? Peraturan hidup. Dia semua benda dia ada peraturan. Semua benda dia ada peraturan. Kita pergi di mana pun dia ada peraturan dia. Peraturan makan, peraturan berjalan, peraturan berlari, peraturan naik motosikal. Semua berperaturan. Bahkan kita pergi dalam hutang pun dia ada peraturan. Kalau rimah dia makan rusa, dia tak makan biskut jagung. Peraturan dia begitu. Kalau jenis rusa, jenis makan rupuk, dia tak makan benda lain. Itu peraturan. Dia sudah diatur. Kalau kawangnya mana, kalau jenis kancil, kawang dengan kancil, gajah, dia tak kawang dengan ular, dia gajah je. Dia peraturan. Mana Allah buat peraturan. Jadi agama peraturan. Peraturan ni daripada 4 huruf ya, atur. Atur ni maknanya bila atur jadi comel. Jadi agama ni peraturan hidup. Jadi setiap peraturan dia ada buku menu dia. Kalau kita beli katakan kipas angin. Kita beli kotak kipas tu, kita buka ada kipas dan dia ada satu buku menu untuk pasang kipas tu supaya tidak terbalik. Ni bilah ni masuk gini, dia bagi gambar. Yang ni masuk begini. Kita beli TV, kita beli radio, dia ada buku tak untuk kita pasang dengan betul. Itu cara pasang tu dipanggil peraturan. Kita beli telefon lagi tebal lagi, peraturan dia. Caranya begini, kalau nak install ni lagu ni, kalau nak buat ni macam ni. Peraturan. Jadi hidup kita ni kadang-kadang kita lupa. Benda lain kita ikut buku menu dia. Tapi hidup kita tertinggal buku menu. Buku menu ni Nabi tinggal. Taraktu fikum amraini. Aku tinggal kamu 2 benda. Lan tadillu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnata rasulih. Aku tinggal kepada kamu 2 benda. Yang kamu ikut peraturannya, kamu tidak lari dah. Itulah buku menu Al-Quran dan Hadis. Itulah agama, sumber agama kita. Sumber peraturan Islam, Al-Quran dan Hadis. Dialah buku menu yang patut kita ikut, cara kita nak atur hidup kita. Cara kita tidur ke, cara kita bangun ke, cara kita makan ke, cara kita cari rezeki, cara kita berhubungan dengan manusia, jual beli, gadai, hutang dan sebagainya. Semua itu peraturan. Jadi, bila kita tengok peraturan agama-agama lain, nak bandingkan peraturan agama Islam, Islam yang syumul, Islam yang lengkap. Sebab tu Allah kata al-yauma akmaltu lakum dinakum.
pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, nikmat aku pun semua dah siap belaka dah untuk kamu. Wa raditu lakumul Islam Madinah, dan aku sukalah kamu jadikan peraturan Islam ni, agama yang aku bagi ni sebagai peraturan hidup kamu. Sebab tu bila kita tengok, dalam agama Islam daripada A sampai Z itu dikatakan sempurna. Kalau agama lain cara berzikir saja ada agama cara semayang saja, ada agama cara dia dengan Tuhan saja. Tidak ada yang seperti Islam, semua benda diaturkan. Sampai kita nak pakai selipar, Nabi kata pakai kanan dulu. Kita nak masuk tandas, sebut bismillah. Itu peraturan. Agama lain nak masuk tandas, dia tak kira, masuklah tandas. Nah, masuk buang air, tunaikan hajat. Islam sampai masuk tandas, benda remehnya. Bukan nak masuk opeh, bukan nak pergi meeting. Nah, masuk tandas, bismillah. Mungkin ramai kita masuk tandas tak baca bismillah. Nampak? 2 kali haji dah. Kenapa? Kerana kita lupa cek buku menu kita. Kita kurang hadir majlis ilmu. Nah, Nabi pesan, barang siapa yang masuk dalam tandas, dia baca bismillah, maka bila dia buka aurat, syaitan tak nampak aurat dia. Jadi kalau gitu ni berpuluh-puluh tahun dah kita, syaitan tengok aurat. Betul tak? Pasal apa? Tak baca bismillah. Kita masuk, nengung dalam tandas. Syaitan duk tengok. Power. Faham? Ini Nabi cerita. Nampak? Nabi cerita. Satruma baina auratil ibni adama wa ru'yati syaitan ila qauluhu bismillah anda dukhulil khalaiq kama qala. Yang menjadi halangan antara syaitan dapat melihat aurat manusia bila dia masuk ke dalam tandas ialah bila dia baca bismillah. Maksudnya bila dia baca bismillah, dia buka aurat dalam tandas. Takkan kita tak buka aurat dalam tandas? Maka syaitan tak nampak. Itu contoh peraturan. Nampak remehnya. Jadi sempurna tak? Sampai nak masuk tandas pun nak suruh baca bismillah. Dalam agama lain masuk lah, tunailah hajat. Islam tak. Dan bila masuk tandas itu maknanya kotor, kita kena pakai pelapik kaki. Nampak? Takut najis tu kena di kaki. Sampai benda dalam tandas. Itu tahu. Kalau kata tak sempurna, tak faham lagi lah. Nah, comel betul dah, sempurna sungguh lah. Keluar tandas lagi. Kata apa? Alhamdulillah. Keluar, jangan dalam tandas. Kita selesai dah. Keluar dari bilik air, dari toilet. Di luar dah, laki perempuan. Alhamdulillah. Ramai mana orang tak kata. Bila dia kata Alhamdulillah, dia tengok ayam goreng. Nah, kawan dia kat ayam goreng. Alhamdulillah. Konon-konon warung. Alhamdulillah. Tapi dia keluar daripada tandas, dia tak kata Alhamdulillah. 30 tahun dah umur, 40 tahun dah umur. Bahkan berkata Alhamdulillah, bila kita dapat buang najis daripada badan, lebih besar daripada Alhamdulillah masuk makanan ke dalam mulut. Jadi masuk Alhamdulillah, keluar Alhamdulillah. Tapi mana besar? Keluar lebih besar nikmatnya. Sebab itulah dapat buang air, dapat buang najis, kena puji Allah. Alhamdulillahilladzi azhaba anni adza wa afani. Segala puji bagimu ya Allah. Kau telah sehatkan balik perut aku tadi. Tadi aku sakit perut. Dan kau telah pun beri kepada aku kebaikan. Nah, tapi kita lupa nak ucap. Memang makan nikmat, keluar nikmat. Tapi nikmat lebih besar, nikmat keluar. Dalil Ustaz? Dalil begini, kita ni kena pergi mesyuarat. Di Johor Bahru, orang miti ni 3 orang kena pergi mesyuarat. Okey? Naik kereta daripada Jalan Duta. Sampai daripada di Tol Kajang. Tak, katanya apa benda ni? Kawan dia kata gini, saya belum breakfast lagi, aku belum breakfast lagi ni. Nak dari rumah keluar tadi. Berhenti Tol Kajang, kita makan sikit.
Contoh, driver kata begini, kita makan di Seremban lah, Tol Seremban. Tak jauh dah. Nak contoh, 30 minit je lagi. Contoh, boleh tak kita tunggu, tak makan di Tol Kajang, makan di Tol Seremban? Boleh tak? Boleh. Okey, beres bos. Itu masuk. Tapi bayang kalau dia nak keluar. Tak usah kalau makan ni tak usah kata Tol Seremban, Tol Air Keroh boleh. Tak apa, kita makan di Air Keroh, ada satu kedai tu nombor 25 tu sedap sangat. Nah, yang nak makan di Kajang sanggup tak makan, okey, Tol Air Keroh Melaka. 1 jam lagi. Nak? Boleh. Tapi kalau bos, berhenti kejap bos, nak buang air besar bos. Ni Tol Kajang tu depan. Tak apa, kita buang air di Air Keroh. Memang tak jadi meeting, basuh kereta, jual terus kereta tu. Faham tak lagi? Nah, mana lebih besar mudaratnya? Nah, kalau kita tahan. Itu sebab Nabi pesan bila keluar tandas, walaupun boleh buang air sikit saja, kata segala puji bagimu ya Allah. Terima kasih. Nah, itu contoh saya nak kaitkan dengan sempurnanya agama. Sampai benda kecil pun disuruh, diajar, dijaga, diteliti. Nah, itu perasaan. Dan bahkan kalau kita mengaji kitab-kitab fiqh, dia ada robok ibadah, ada bagian muamalah, ada bagian nikah kahwin, dia ada bagian jinayah. Itu sempurnanya Islam. Kalau dalam bab ibadah, daripada bab taharahnya, daripada haidnya, bab istinjaknya, bab tandasnya, dengan bab semayangnya, itu ibadah. Dengan haji, puasa, zakat, sembelih sebagainya. Masuk bab muamalat, dengan bertunangnya, merisiknya, dengan berkahwinnya, dengan mas kahwinnya, dengan macam-macam sampai bercerai-berai. Habis hukum. Ada beribu-ribu hadis. Masuk bab jual beli pula, dengan pinjam, dengan beli, dengan jual, dengan hutang, dengan saham, dengan gadai, dengan bank. Macam-macam hukum pula Islam ni jaga. Sampai bab jinayah pula, cara nak buat mahkamah, cara nak jadi lawyer, apa hukum jadi peguam bela, macam mana nak hukum orang, macam mana nak jatuhkan hukuman, dengan takdir, dengan kisah, dengan hudud. Sempurna satu kehidupan manusia. Nah, ada buku menunya, itu dipanggil agama peraturan hidup. Jadi bila kita ni bila ikut peraturan, dia panggil orang itu orang beragama. Kalau orang tak ikut peraturan, itu dia panggil orang agama Islam. Nah, tak semayang, tak puasa, tak zakat, tak haji, tak tutup aurat, IC Islam. Itu bukan orang beragama, itu orang agama Islam. Orang beragama lain. Orang beragama, dia hidup dia ikut peraturan agama. Keluar rumah ikut peraturan, sampai di pejabat ikut peraturan agama. Nak, kalau dengan bab-bab harta benda orang, dia ikut peraturan, tak boleh tipu orang dan sebagainya. Nah, itu berperaturan. Berpakaiannya berperaturan. Itu panggil beragama. Kita sekarang tinggal yang ramanya agama je Islam. Beragamanya tidak. Mana peraturan tidak ikut. Bayangkanlah kalau trafik tak ikut peraturan, bunuh rana. Boleh trafik pakai kain pelekat. Tak pakai baju dia, pakai singlet. Boleh trafik tak pakai helmet, pakai serbang. Nah, contohnya berterabur habis dah hukum. Nah, jadi bila benda kecil je kita tinggal peraturan, jadi tak sempurna. Yang tak sempurna bukan Allah. Kita yang tak sempurna. Sebab tu kita masuk di pejabat ada peraturan. Kita masuk di sekolah ada peraturan. Tak boleh rambut panjang contohnya. Kita pergi universiti ada peraturan. Tak boleh buat ikut suka. Keluar daripada universiti, masuk atas jalan raya, naik motor, peraturan JPJ. Sampai traffic light nak langgar lampu, peraturan PDRM dan sebagainya. Nah, tak lari dari peraturan. Balik rumah peraturan. Tak boleh lepas ikut suka, beg sekolah, mak kata kena letak sini. Nah, stokin letak dalam kasut. Dia ada peraturan. Bukan kasut letak dalam pinggan nasi. Nah, jadi bila kita ikut peraturan, peraturan itu pula disempurnakan dengan hukum-hukum agama. Jadilah manusia yang sempurna ini manusia yang mengamalkan Islam. Kita pergi di Jepun. Nah, dia agama Shinto, sembah matahari dan sebagainya. Nah, tapi dia punya tandas bersih. Nak bandingkan kita yang Islam, dia lebih Islamik daripada kita yang beragama Islam. Nah, tandas di Jepun pergilah Hiroshima ke Nagasaki ke Tokyo ke Kyoto ke apa, tandas dia boleh makan nasi, letak atas mangkuk tandas tu boleh letak nasi ayam, boleh makan. Mana bersihnya. Air longkang dia boleh letak ikan koi, air longkang. Kita letak ikan paus pun mampu ikan. Nah,
Nah, kenapa? Civic itu sebenarnya daripada Islam. Nah, menjaga kebersihan. Kita bukan tandah panggung wayang, tandah masjid kotor. Kenapa? Kerana kita hanya Islam pada IC. Peraturan kebersihan yang Nabi ajar tentang bersih, pentingnya bersih, kita tak follow. Kita follow IG orang. Tak follow hak Rasulullah. Nampak? Sepatutnya kita lebih bersih. Nah, hadis-hadis tentang jaga kebersihan beratus-ratus ada. Nah, kita tak amalkan. Kadang-kadang kita nak hadis tentang kelebihan pahala ni, yang saya nak pahala ni berapa banyak, yang kebersihan tak jaga. Nah, itu Jepun. Maknanya kalau Jepun tu dia Islam, masuk agama Islam, dia lebih perfect. Kita tinggal kamera, nah, di SLR, harga 5,000, letak dekat bus stand. Kita mari petang ada lagi, tak ambil. Civic dia latih. Patutnya Islam lagu tu. Nabi pesan berbuih mulut-mulut, jangan ambil hak orang, jangan makan harta orang. Kalau barang jatuh, kita ambil, pergi cari tuang dia. Tidak diamalkan. Kita bukan letak di sempah, letak dalam rumah, masuk lagi. Kita tengah tidur, letak golok ni. Bagi duit. Nah, Islam. Tengok IC Islam. Ni akhir zaman. La yabqa minal Islam illa smuh. Akhir zaman, tidak tinggal lagi peraturan Islam pada seseorang. Hanya ada namanya dalam kad IC. Itu saja tulis Muslim atau Islam. Nah, jadi bila kita dah faham Islam agama sempurna, maka kita yang tidak sempurna, kita sempurnakanlah biar kita ni sempurna, perfect bila kita ikut peraturan. Nah, kena ikut peraturan. Nampak tak? Bila ikut peraturan memang cantik. Dan orang pun suka. Apa tala waraditu lakumul islama dina. Aku suka sangat kata Allah kalau kamu jadikan Islam ni peraturan hidup kamu. Jadi kita nak salahkan Islam tak boleh. Yang salahnya umat Islam tak ikut Islam, tidak menjadi contoh yang baik bagi orang bukan Islam. Ada seorang daripada Ukraine, dia minum air dengan kita tegur dia mari, Mak Saleh. Ni cakap Inggeris pun berterabur, dia sama-sama dengan aku pun berterabur juga. Dia pun berterabur juga, tapi fahamlah. Nah, jadi dia menceritakan tentang orang Islam di Lebanon, orang Islam di Beirut yang dia pergilah. Nah, dia kata minum bir, minum whisky, toddy, BSOP, Johnny Quengo, Johnny White, macam-macam minum. Dia kata kan dalam Islam benda ni tak boleh. Itu kita cerita kat dia bahawa Islam ini peraturannya tak boleh. Tetapi umat Islam sekarang mereka ini alpa, dia lalai, dia tak berapa nak ikut peraturan. Kenapa? Kerana dia senang. Kita ni bila senang tak berapa nak ikut orang dah. Betul tak? Kadang-kadang bukan kata tak mau ikut orang. Adik-beradik kita pun kita lupa. Nah, dulu kita susah pinjam duit dengan kakak, pergi rumah abang minta tolong. Nah, ni kita dah 5,000 sebulan, 10,000 sebulan. Kita lupa dah adik kita duduk di kampung. Nah, kenapa? Kerana sedikit kesenangan. Jadi semua benda ni dia ajar. Luar dan dalam. Pada zahir, pada syariat, pada batin tasawuf kita, dia ada peraturan. Nah, kalau kita dengan suami kita boleh tinggi suara? Tak boleh. Kita dengan ayah tak boleh tinggi suara. Itu dia panggil peraturan. Dalam kitab dia panggil adab-adab. Nah, indahnya Islam. Nah, ada orang kata, tak adil lah kita tak boleh tinggi suara dengan mak bapak kita. Lah, adil lah tu. Sebab kita belum ada anak. Nanti dah kita ada anak, anak kita pula tak boleh tinggi suara dengan kita. Allah dah atur dah satu step. Nampak? Cantik dah. Kenapa kamu kena hormat ibu bapa kamu? Supaya nanti anak-anak kita hormat kita. Nah, duit orang jatuh 10 sen tak boleh ambil. Tak boleh ambil. Kita memang tak ambil. Pasal apa? Pasal 10 sen. Kalau 100 lain kira lah. Ada madhab kata boleh kot. Nampak tak? Jadi tidak kerana Allah, tidak kerana ilmu yang kita pelajari. Kerana nafsu semata-mata. Keting duit jatuh 10 sen. Bos, tu duit jatuh tu. Keting 1,000. Oh, relax. Kawan lari jauh, sap ambil bolang kocek. Nah, ini masalah. Depan orang kita cakap molek. Belakang kita kutuk dia. Pasal apa? Pasal kita tidak kerana Allah. Kerana dia saja. Nah, kita pun okey lah. Bawa beres bos. Depan bos. Okey bos. Comel bos.
Bos jawab sikit. Natang bodoh. Nah, pasal apa? Pasal kita tidak dengan Allah. Kita tak maintain. Nah, kalau kita ni dengan Allah, mana Allah sentiasa melihat kita. Jadi kita di mana-mana pun kita okey. Bos belakang pun kita okey. Bos depan kita pun okey bos. Belakang pun okey bos. Itu baru betul. Dan kita kadang-kadang, anak-anak kita kalau kita ada, comel je cakap ni. Kita tak ada je jam. Naji datang ni Rasulullah, beri iman ada masing-masing, biar semua tu ada iman, ada takwa, masing-masing akan jadi islah, buat benda yang baik. Bukan tak ada benda yang tidak baik. Pasti manusia menjadi yang terbaik daripada umat-umat yang lain. Bila umat sahabat ini dah semua pakai ikut telunjuk Rasulullah, turun ayat. Nampak? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu, yakni sahabat Nabi, ialah umat terbaik di kalangan manusia. Pasal apa? Pasal patuh, pasal ikut dan taat. Nah, kita ni cantik. Nah, dari segi Islam agama terbaik. Alhamdulillah. Cuma dari segi praktikalnya kita kurang. Nah, sebab Islam bukan kopiah. Islam bukan janggut. Nah, Islam bukan serban atau topi sudu. Nah, dalaman kita yang kita bentuk dengan iman, datanglah pakaian takwa dan rasa sifat malu, kemudian islah, buat baik kepada orang lain. Itu Islam. Bukan janggut. Nah, kalau janggut panjang masuk syurga dulu, aku masuk dulu daripada Ustaz Abdul Somad. Faham tak? Faham tak? Betul tak? Ini bukan. Ini aksesori je, spoiler je. Comel sikit pada kereta, tak ada spoiler. Faham lagi? Tapi yang penting enjin tu. Spoiler besar, enjin 5 kuda. Buat apa? Faham? Faham lagi? Islam satu-satu. Kita ikut peraturan. InsyaAllah, kita memang faham dah. Ustaz mana pun mari, Islam agama sempurna. Dan kita yang masih belum sempurna. Maka start pada ini kita berazam untuk upgrade. Kita dengan Allah, kita dengan Islam. Biar kita semakin cantik. Dulu mula-mula kerja, kita pakai Viva. Gaji naik sikit, wajah. Lepas tu dah ada rezeki sikit, Alza. Nah, sekarang Alhamdulillah, Civic mata ketam. Nampak tak? Itu upgrade kenderaan. Dulu kita mula-mula kahwin, sewa duduk rumah mertua. 3 bulan mertua asyik sindir je, rumah sewa dah. Lepas sewa 2 tahun, beli rumah PPRT. Dan ni dah naik gaji sikit, dah beli rumah teres sendiri. Upgrade. Begitu juga dengan kita dengan Islam. Upgrade. Nah, dulu tak duha, sekarang kita ada duha. Dulu tak bangun malam tahajud, bangun kecing berok je. Sekarang ada bangun tahajud. Nah, semua kita upgrade. Nak tambah bini pun upgrade juga. Contoh, biar Islami kita. Dulu kita baca Quran sikit, sekarang kita baca banyak. InsyaAllah, makin banyak. Sampai pada hari kita dibawa bertemu dengan Allah. Wa raditu lakumul Islam dinan. Aku redha, aku suka. Islam sudah menjadi peraturan hidup kamu. Wallahu a'lam, kerana kita ada banyak soalan. Soalan ada di depan saya, ada lebih kurang 400 soalan. InsyaAllah kalau kita jawab dengan panjang lebar, detail, siap terperinci dengan nas dan dalil, kita akan siap pada alam tahun baru ni. Soalan yang pertama, apakah hukum solat seorang yang memakai tali pinggang kulit haiwan yang halal dimakan tapi tidak diketahui tahap sucinya? Sama ada proses samaknya betul atau sebaliknya? Bagus soalan. Sebelum tu nak bagi tahu, yang tukang tanya ni paling banyak pahala, bukan tukang jawab. Nampak? Kerana asbab dia tanya, kita dapat maklumat. Betul tak? Jadi kalau ada soalan, tanyalah. Walaupun soalan tu bodoh. Sebab syaitan dia jahat. Dia kata, Syekh, jangan tanya ni, nanti orang kata membodoh. Kita pun, kira aku tak tanya. Kita ikut syaitan, tak tanya. Padahal soalan tu memang bodoh. Faham? Nampak tak? Tapi dia tak tanya. Bila tak tanya, sampai ke mati dia bodoh. Tu je syaitan nak. Sebab bila masa tanya memang bodoh. Habis tanya tak bodoh dah lah. Baik. Tali pinggang kulit, baju kulit, beg kulit, kasut kulit, leather semua. Cuma kalau dia kata banyakkannya mari dari Itali.
ada daripada US, ada daripada UK, ada daripada Vietnam contoh. Nah, jadi saraf kebersihan dia macam mana? Kalau orang kafir yang sama, dia kalau dalam dunia ni, kalau yang produk antara yang mengeluarkan kulit untuk dijadikan produk-produk kulit, Spain. Dia banyak keluar kulit, pasal dia banyak ternak lembu. Jadi dia samak kulit, berjuta-juta kulit, negara-negara yang pengimport beli kulit itu masuk kilang. Jadi begini, kulit ini kalau binatang lembu, kita mati tak sembelih, hukumnya bangkai. Bangkai ini najis. Tetapi walaupun najis, kulit bangkai najis yang mati tak sembelih, bila disamak dia jadi suci. Nabi kata iza dubiral ihabu faqat tahura. Apabila kulit yang najis, lain pada anjing babi lah. Contohnya orang Spain, dia yang matikan lembu tu tidak dengan cara syarak, maka matinya najis, betul tak? Tapi bila disamak, iza dubira, apabila disamak, faqat, maka sungguh, bukan gurauan, tahura, telah menjadi suci. Dalam kitab-kitab fiqh, yang tukang samak tidak disyaratkan beragama Islam. Orang Spain boleh, Ukraine boleh, Yugoslavia pun boleh, Albania pun boleh, Sweden, Norway, semua boleh. Agama apa pun boleh. Syaratnya biarlah kulit itu selepas disamak, dia bersih. Tanda bersihnya, tidak berbau busuk lagi. Nampak? Sebab itulah ulama sepakat mana-mana produk kulit, mari daripada Itali ke, UK ke, France ke, beg kulit ke apa ke, tidak lagi bau busuk bangkai, dikira disamak oleh orang kafir, boleh kita pakai. Cuma setengah-setengah ulama sebut kalau daripada negara orang kafir, elok kita lap dengan kain basah sekali. Itu pandangan. Bukan wajib pun. Dia sudah bersih. Dia pakai kasut made in UK. Kasut kulit. Boleh pakai. Tali pinggang pakai dalam semayang, boleh. Yang tak boleh, makan. Dia balik tali pinggang tu digoreng, celup tepung. Tak boleh. Dia hanya untuk pakai. Tak boleh untuk makan. Selesai. Soalan seterusnya. Ayah saya kahwin 2. Cari pasal ni. Ayah orang terkenal, telah pencen. Dulu ayah kurang penting agama, tapi sekarang dah mula dekat dengan agama. Alhamdulillah. Perkahwinan kedua setelah 15 tahun sama ibu dan tanpa pengetahuan ibu saya. Bila ibu tahu kawannya berlaku pertelingkahan besar ayah ibu, mereka tidak tegur setelah berlaku kejadian. Dan ayah tinggal bersama ibu baru. Bercelaru jadinya keluarga kami. Setahun berkurung ibu tidak keluar rumah. Hingga kini ayah dan ibu tidak tegur lagi. Ayah juga tak datang rumah ibu. Namun ayah sediakan tempat tinggal, wang bulanan buat ibu. Kami 4 beradik telah cuba mengadakan majlis, temukan ayah ibu. Mereka hadir tapi tak tegur siapa. Apa pandangan mengenai hubungan ayah ibu? Sebagai anak, apakah yang patut kami lakukan untuk hadapi perkara ini? Ini salah seorang penanya kita. Ayah dia kahwin lagi. Tapi tak kabarkan isteri pertama. Bila dah tahu, bergaduh besar. Dah 15 tahun. Bergaduh. Bila bergaduh, tak tegur siapa, lelaki bini dah. Ayah akhirnya tak duduklah rumah ibu dah. Tak bercakap terus dah. Jadi macam mana sekarang? Buat pertemuan apa semua, reunion ke? Tak mau cakap juga. Selfie, cakapnya tak. Jadi yang pertama, salah siapa? Salah suami. Dia punca tu dulu. Pasal apa salah ayah? Pasal ayah kahwin? Tak. Kahwin tak salah. Ayah tipu ibu, tak bagi tahu. Faham lagi? Kita jangan tipu dia, tak bagi tahu. Dia isteri pertama, kena ingat. Nak kahwin boleh, bagi tahu dia. Sebab apa? Sebab dialah orang yang besar jasa dengan kita. Isteri kita kan sanggup tinggal ibu bapa dia untuk duduk dengan kita. Isteri kita kan tinggal kampung halaman ni untuk ikut kita. Isteri kita lah orang yang bangkut pisah dengan adik-beradik untuk teman hidup kita. Betul tak? Besar tak jasa tu? Jadi mu nak kahwin lain, mu tak khabar ke dia? Tak betul. Situ tak betul. Faham? Dia kena khabar dulu. Yang abang nak kahwin seorang lagi. Bagi ke tidak? Kalau tak bagi, tak kahwin. Faham? Kalau ayang bagi, abang kahwin.
Tak boleh. Tak boleh, tak apa. Esok mari pula. Yang. Dia lagu tu. Sampai dia bagi. Masuk tahun ketiga, kahwin lah. Dia pun serabut dah dengar dah. Dia lagu tu. Itu cara dia dah. Ni mungkin tipu dia. Orang yang berjasa padamu, orang yang banyak budi denganmu, mungkin tipu dia. Tak betul situ. Tak betul. Jangan tipu dia. Dan kalau kita bagi tahu, takut dia mengamuk. Itu mungkin tidak mampu. Kalau mampu, boleh kabur direct. Itu baru orang mampu. Jangan tipu. Jadi sekarang dah masalah. Isteri pula jadi derhaka bagi suami, tak mau tegur siapa dan sebagainya. Jadi berlarat-larat. Punca dosa isteri derhaka daripada kesalahan suami yang kahwin tidak bagi tahu. Betul tak? Jadi kita puncanya. Jadi sekarang ini kena balik ke pangkal jalan. Suami kena minta maaf kepada ibu. Kena minta maaf. Tidak ada orang perempuan suruh laki dia kahwin lagi. Tapi dah kahwin dah, nak buat macam mana dah? Aku pasrah, aku berserah tawakal kepada Allah. Mudah-mudahan Allah beri kesabaran ke atasku. Jadi usahalah. Ingat, ayah tu dulu. Bukan salah mak. Memang mak tu derhaka, tak mau cakap dengan ayah. Tapi siapa punca dia? Itu kena ingat. Soalan seterusnya. Kita pernah menazar untuk puasa sekiranya dapat sesuatu and then kita dapat benda tu tapi lupa niat puasa. Puasa tu straight 2 minggu atau bukan straight. Tapi berselang-seli 2 minggu berpuasa. Apa yang saya harus lakukan? Baik. Dia bernazar. Kalau naik pangkat, dia nak puasa 2 minggu. Jadi bos dengar dia ada bernazar, bos pun naikkan pangkat dia. Nampak tak? Bos ni dia suka orang yang nazar-nazar ni. Bila dia naik pangkat, dia pun teringat nazar dia ni nak puasa 2 minggu. Cuma dia sangsi. Aku nak puasa 2 minggu tu, aku nazar nak puasa straight ke 14 hari ataupun bukan straight, mana selang-selang. Jawabnya bila tak tahu mana straight atau selang, balik pada asal, hukumnya tidak wajib straight. Faham? Boleh buat straight 14 hari dan boleh buat selang-selang. Bagus. Soalan seterusnya. Saban hari ke pejabat ramai langgar lampu isyarat selain bahayakan diri dan orang lain. Dalam konteks agama, apakah hukum langgar lampu isyarat ini? Bagaimana pula keberkatan rezeki kita ke tempat kerja? Baik. Bila kita langgar lampu isyarat, kalau sengaja pun tak boleh, tak sengaja pun tak boleh. Semua dua-dua ni kena ganti. Sebab lampu isyarat tu harta orang awam. Faham lagi? Pom langgar bom terbalik. Okey, itu harta orang awam. Sebab dia tak kabur sini, langgar ikut merah ke? Langgar lampu isyarat. Itu lain. Jadi kalau bab tu kita lari, berdosa. Kita kena bayar balik. Berapa? Kalau JKA kata 1,500, itu hak orang awam. Jangan lari. Okey? Yang kedua, kalau lampu tu merah, jalan juga. Itu yang kedua. Itu bukan langgar lampu isyarat. Langgar peraturan berhenti. Baik. Bila kita langgar peraturan berhenti, dia dalam dunia ni memang 3 ni saja. Pergilah negara mana pun, hijau, kuning, merah. Biru tak ada. Hijau, kuning, merah. Orang tunggu kuning, tunggu hijau. Tunggu hijau. Jangan politik. Jangan. Ini contoh. Jadi dia langgar merah, dia langgar. Kata ulama, tengok tempat. Kalau waktu itu kosong tengah malam, tidak haram. Kalau tengah ramai, haram. Pasal apa? Kerana dia merah, dia pergi lagi, orang lain break sampai berlanggar-langgar orang. Haram. Ad-dararu yuzalu. Dalam Islam, benda mudarat orang lain mesti dibuang. Tidak boleh buat. Nampak?
Orang merah berhenti hijau jalan, dia merah jalan lagi. Orang kum langgar. Dia berhenti tak? Dia lari ya. Kawan 500-600 tu kena langgar belakang Myvi. Tu baru Myvi kalau kena automatic dak 13,000 sebelah dia kena. Nah, contoh. Itu haram. Tapi dah kalau tengah malam tidak haram lah. Berhenti di tengah malam. Pukul 2 malam Jumaat, pukul 2 pagi. Motosikal. Tepi kubur. Tak ada seorang, sana pun tak ada orang, depan pun tak ada orang, kiri memang tak ada orang dah. Trafik tidur tadi tau. Hantu kubur keluar. Hantu kubur kata, jalan bawah. Jalan bawah. Hantu pun suruh jalan. Itu lain. Faham? Itu tidak mudaratkan orang lain. Okey? Cuma berhentilah dulu tengok kiri kanan. Macam di kampung-kampung. Macam Terengganu. Terengganu nak macam KL lupa. Terengganu tu 2 kilometer sebuah belum tu. Sini 1 kilometer. Faham? Yang ramai pun musim cuti. Tu pun orang KL punya pasal pergi Terengganu. Jadi begitulah. Kalau time ramai, time sesak lagu ni, kita pergi langgar ikut syek, haram. Kenapa? Memudaratkan orang lain. Ada pun yang tengah malam itu peraturan undang-undang jalan raya je salah, dalam Islam tidak salah. Tapi kena tengok dulu. Soalan seterusnya. Jadi berkat atau tidak? Kalau terlanggar lampu merah, berkat ke tidak? Jawabnya, berkat itu berkait dengan pekerjaan kamu. Dalam pekerjaan, dalam tu melanggar benda jadi haram, itu dosa itu suku. Mustaqillun. Kamu telah melakukan dosa, kamu langgar lampu merah, orang lain sampai berlanggar tadi orang yang nak menyusahkan orang lain. Hal pejabat, hal kamu. Dosa ditulis. Kenapa? Kerana menyusahkan orang lain. Kan dalam Islam tak boleh menyusahkan orang lain. Soalan seterusnya. Adakah dagu perempuan kira aurat? Kena tutup atau tidak bila pakai tudung? Dagu. Nampak? Baru nak tanya dagu. Cucu 3 orang baru nak tanya dagu. Tu biarlah. Sebab tu kita buat soal jawab. Belum dapat jawapan, kita tak erti dah dapat. Alhamdulillah. Dagu perempuan ada 2. Dagu belah depan, dagu belah bawah. Dagu depan ni, depan. Bila cakap, mukhatab dengan dia nampak. Itu dagu depan, bukan aurat. Dagu yang aurat ialah dagu yang kita bila cakap gini, depan beradap muka, tak nampak. Itu dipanggil dagu bahagian bawah. Itu aurat. Kita cakap dengan orang, kita duduk gini ke? Gini cakap. Cakap gini lah. Bila cakap gini, dagu depan nampak tak? Nampak tak? Bawah dagu nampak tak? Tak. Ini aurat. Biar pegang tu. Yang tak nampak masa bercakap, beradap muka, itu aurat. Okey. Selesai. Yang kedua ulama pesan, bila dah bawah ini aurat, wajib tutup atau tidak? Itu persoalan kedua. Hukum wajib tutup ni atau tidak, berlaku pandangan ulama yang berbeza. Pendapat yang pertama tetap kena tutup juga. Pendapat yang kedua dimaafkan. Kenapa? Kerana benda tu di bawah. Macam tumit kita. Orang perempuan pakai kasut, pakai kain, pakai selipar. Kalau dia naik kereta, masuk daripada langkah ke dalam kereta, tak nampak dah kita, okey dah tu. Tapi kalau kita sembunyi dalam longkang tepi kereta, kita skodeng, masa dia nak langkah, nampak. Tu tak salah kita dah. Salah yang tukang skodeng. Jadi dia pakai tudung, okey dah. Bahagian bawah, siapa yang masuk bawah baru nampak. Depan tak nampak dah. Dimaaf. Faham tak lagi? Tapi bila dikata dimaafkan, kita tutup juga sampai ujung dagu, lebih baik. Soalan seterusnya. Wuduk rata air bahagian muka termasuk sisi rambut. Bagaimana kalau rambut tepi itu panjang? Bagaimana pula kalau tak ada rambut? Solat sebelum ini kena qada atau tidak? Dia kata wuduk ni kena semua rambut kena. Saya nak betulkan. Nak beki ada tak betul situ. Masa ambil wuduk tidak wajib pun basuh sebiji kepala. Faham lagi? Masa ambil wuduk tak wajib pun basuh serema rambut.
Allah kata famsahu biruusikum. Hendaklah kamu kenakan air itu sapu di atas kepala kamu. Kepala kita ada dua unsur. Satu kulit kepala, satu rambut. Jadi bila wamsahu biruusikum ini, kepala-kepala kamu ini, jadi ulama kata kena rambut pun boleh, kena kulit kepala pun boleh. Faham? Mana-mana. Kena ujung ni saja sikit, sah wuduk. Sini tak kena, sah. Yang wajib kena sentuh kepala, mandi hadas. Faham? Wuduk tak wajib. Wuduk ni afdal sapu sebiji kepala. Sentuh kepala. Sunat, bukan wajib. Ambil air wuduk, buat ini. Dan Nabi pernah buat satu ubun-ubun saja. 1/4 kepala. Nabi ambil air, Nabi sapu 1/4 saja. Orang Terengganu panggil bubung. Sini panggil ubun-ubun. Ini 1/4. 1/4. Kepala kita ni 4 je. 4 tapak tangan. Faham? 1/4-nya di sini. Kepala kita 4 tapak tangan kita. Ambil tapak tangan, buh sini. 1, 2, 3, tebuh belakang. 4. Siapa 5? Alien. Nah, 4 ni memang suntik kepala. Jadi ni 1/4. Faham? Dekat mana nak letak? Dekat bahagian kepala. Rambut kita kat mana? Kat sini. Sinilah rambut kita. Sini ni ke bawah muka. Yang ni ke atas kepala. Walaupun dia sapu itu pada kepala saja yang tak ada rambut. Contoh orang yang dia rambut dia orang lain start sini. Dia rambut dia start lewat, start belakang. Faham tak lagi? Jadi dia ambil air dia letak dekat ni, dekat lewat ni. Hukumnya sah dah. Walau tak kena rambut. Dia pakai kopiah, tak ambil wuduk dia tak angkat kopiah. Dia bagi kena rambut tepi ni. 3 kali. Sah mana? Nah, cuma orang perempuan kena jaga bulu pipi. Bulu pipi. Faham? Ni kita pakai tudung, dia keluar. Dia duduk di luar. Bila nak ambil wuduk, jangan selok buah atas telinga. Tu wajib kena air tu. Ni dia angkat tepi ni, buah atas telinga. Ambil wuduk, tak kena ni. Tidak sah. Jadi, balik pada soalan, bukan wajib semua rambut kena air masa wuduk. Sebahagian rambut sudah memadai. Soalan seterusnya. Bagaimana nak istiqamah melakukan ibadah? Kadang-kadang terasa amat berat untuk melakukan amalan, kekalkan amalan. Ibarat berjihad diri sendiri, mohon bantuan. Ibu bapa, keluarga meninggal, belum masuk Islam, macam mana nak tolong mereka masuk surga? Kalau kita baca Yasin Quran untuk keluarga yang telah meninggal, sampai tak pahala kepada mereka. Baik. Kita nak istiqamah dalam benda apa pun, bab dunia sekalipun, dia ada cara dia. Kalau kita minat memasak, contoh, dulu tak minat, sekarang dah minat memasak. Okey? Kita nak belajar buat kek. Dulu tak pandai buat. Dulu goreng ikan pun kulit ikan lekat di kuali. Ni nak buat kek. Bila dah minat sangat dengan buat kek, kita kena berkawan dengan orang pandai buat kek. Tu je lah. Bila kita berkawan dengan orang yang memang minat yang sama, dia membantu kita istiqamah. Kita punya grup WhatsApp semua grup kek. Kek Lapis, kek Sarawak, kek Pandan. Banyak grup. Benda tu akan membantu. Begitu juga dalam bab ibadah. Dalam bab kita kasihkan akhirat. Kita kawan dengan orang yang suka buat ibadat, suka berperkara agama. Kita kawan dengan orang suka benda-benda yang begitu. Dia akan send kita. Dia akan update kita benda-benda agama. Dia akan pesan dan sebagainya. Itu contoh. Kita nak pandai main chess, kita berkawan dengan orang main squash. Lambat pandai. Kita minat chess sangat, baru nak belajar chess. Kita kawan dengan orang main hoki. Grup hoki saja penuh dalam WhatsApp. Tak betul tu. WhatsApp kita dengan grup chessnya. Depan pun wallpaper gambar Garry Kasparov. Maknanya input akan mari, betul tak? Baru dia membantu kita dengan akhirat. Faham lagi? Ibu bapa yang meninggal dunia mati dalam bukan Islam. Macam mana kita nak masukkan dalam syurga? Tak boleh dah. Allah tak bagi dah. Jangan mati dalam agama selain Islam.
Yang boleh saja yang masih hidup. Batu berdoa untuk orang bukan Islam boleh. Tapi apa? Yang belum mati. Yang mati dah tak boleh. Nah, yang belum mati. Nah, umpamanya ibu dah meninggal, tak sempat masuk Islam, ayah belum meninggal, doakan untuk ayah agar dapat hidayah. Nah, kerana Nabi pernah berdoa untuk bapa saudaranya yang tak sempat masuk Islam, Allah larang, Allah tak bagi. Apatahlah bapa saudara kita. Nah, jadi yang masih hidup, doakan yang masih hidup. Baik, kita baca Quran, sampai tak pahalanya pada ibu bapa kita? Jawabnya tengoklah. Kamu baca kerana Allah, ya kerana Allah. Bila kerana Allah, alhamdulillah ada pahala. Bila ada pahala, pahala yang dilakukan oleh anak-anak, insya-Allah secara automatik kepada ibu bapa. Nampak? Cuma moleknya kita niatkan dalam hati kita. Sedekah dan sebagainya. Seorang perempuan, dia mari jumpa Nabi, ya Rasulullah, inna ummi qad matat. Ya Nabi, ibuku telah meninggal dunia. Dicerita panjang-panjang lah. Dia kata kisah ibu dia ada bernazar, ada nak buat baik, ada nak bersedekah, ada nak apa. Tapi tak dah, mati dulu. Akhirnya perempuan ni kata, atasaddaqtu anha. Boleh dah ibu aku mati dah. Tapi aku yang sedekah pakai miskin, seolah-olah ibu aku yang mati yang bersedekah. Nabi kata, na'am, boleh. Daripada hadis ni lah ulama kata, kita boleh buat kebajikan. Mudah-mudahan kebajikan itu Allah berikan kepada ibu bapa kita. Nampak? Soalan seterusnya, sebelum kita teruskan soalan, yang kita nanti-nantikan, dilancarkan kutipan tabung sumbangan mengimarahkan surah Ar-Rahman yang miti. Jadi kita gerakkan tabung kan? Gerakkan tabung, biar berjalan tabung tu, sumbangan tuan-tuan dan puan masuk dalam tabung itu, semua untuk kebajikan surau miti kita. Jadi nanti gerakkan tabung atau macam mana cara kutipnya. Ada tabung tak? Dah gerak dah. Tu tong tu. Tong tu nanti jangan selfie saja. Nampak tak? Masuk duit. Allah kita bagi banyak kita tak? Kita bagi sikit untuk Allah balik. Bukan Allah minta lebih. Allah bagi kita 3,000 sebulan, kita bos itu RM30. Contohnya tak? Allah tak kata masukkan 2009, tinggal RM10 dalam poket. Itu sedekah. Wa anfiqu fi sabilillah. Allah kata sedekahlah pada jalan Allah. Kalau Allah nak tarik balik, jam kita. Dan kalau hari ni kita letak dalam tabung tu untuk surau miti kita, jangan kita yakin esok boleh sedekah lagi. Sebab kita tak yakin esok masih hidup atau tidak. Nampak? Sayang tak suami ni nama apa? Puan apa? Puan Irma. Puan Irma. Sayang suami tak? Ya ke tak sayang? Sayang. Okey, sayang suami. Sungguh ikhlas. Okey, kalau diberi pilihan oleh malakul maut, nak puan mati dulu ke suami mati dulu? Awak mati dulu? Biar suami mati dulu? Mati dua-dua? Tak, kalau yang masih hidup, contoh. Awak dulu. Tu baru betul. Nampak? Tetapi bolehkah begitu? Adakah orang mari beri pilihan? Tak. Semuanya ditulis. Yang kita tidak pasti. Yang sudah pasti bila dah berlaku suami pergi dulu. Nampak? Jadi tiap kali kita buat kebajikan, derma jangan esok. Aku boleh derma lagi. Hari ni memang aku nak bagi RM1 je. Lain kali esok aku nak bagi 100 pula. Nampak tak? Betul tak? Kerana innaka la tadri masmuka ghadan. Kamu tidak pasti siapakah kamu di esok hari. Kalau kamu masih hidup lagi, orang panggil Datuk Luqman. Tapi kalau meninggal malam ni, esok orang panggil apa? Datuk J. Datuk Jenazah. Betul tak? Jadi beri sumbangan. Hari ni kita boleh buat kuliah dalam dewan yang begini indah, jangan yakin esok boleh buat lagi. Kerana hidup kita bukan macam Tek JPJ.
Nah, sekali tarik, Tuhan tak benar dah hembus lain. Hembusan yang terakhir. Inna lillah. Nah, sayang macam mana pun bini kita akan kahwin lain. Nah, jadi sedekah. Nah, betul tak? Tak percaya balik. Balik tanya bini. Yang sayang tak abang? Sayang sangat. Kalau abang mati, boleh tak you janji tak kahwin lain? Oh, memang tak kahwin. Sampai bila? I tunggu you di pintu heaven. Semua bini kata lagu tu. Tapi ingat, dengar boleh, percayanya jangan. Kerana banyak yang berlaku tak lama sangat. Allah atur satu-satu. Jadi ingat, bila ada orang sedekah aja, kita laju tangan sebelum datangnya malakul maut mengambil nyawa kita. Pakat-pakat cakap. Kerana kalau orang tanya kita, mana dah rumah kamu? Rumah yang saya duduk lah, Jalan Duta ni, jalan ni Seri Hartemah. Tu bukan rumah kita. Rumah kita ni yang kita ada sedekah untuk jadikan rumah anak yatim, jadikan madrasah, jadikan sekolah. Tu rumah kita. Mana baju kita ni? Baju saya baru potong baju kot baru potong ni 18,000 ni. Nampak tak? Contohnya. Bukan. Tu yang kamu pakai bukan kita punya. Yang kita punya, kita sedekah ke orang. Mana makanan kamu yang kita makan? Kan? Yang kita belanja orang tu makanan kita. Nabi kata ma akaltum faqat abnai tu. Wa ma labistum faqat ablai tu. Apa yang kamu makan jadi najis. Apa yang kamu pakai jadi kain buruk. Ma sadaqtum faqat abqai tu. Yang kamu sedekah ke orang itulah harta kamu. Faham? Jadi kita muhasabah diri. Ada lagi kita rumah kita yang sebenar? Ramai orang belum ada lagi. Ada lagi baju-baju kita? Tak ada lagi. Hak bagi ke orang. Kita tengok pula soalan, ada baki lebih kurang 250 soalan lagi. Bagaimana kita nak tahu Allah itu benar-benar terima amalan berkati hidup kita? Yang menunjukkan Allah sayangkan dia, sedangkan Allah alhamdulillah hidup saya sederhana saja, jarang diuji dengan perkara yang berat. Thank you Ustaz yang handsome. Ini muslimat ni. Baik, nak tahu Allah sayang kita, Allah uji kita. Dan kalau tak uji, sayang juga, tapi lebih sayang, lebih diuji. Inna asyadul bala al-anbiya. Yang paling kuat Allah sayang, yang banyak Tuhan uji para nabi. Ujian bukan dengan ribut taupan. Semua benda ujian dengan nikmat, ujian dengan susah. Itu semua ujian. Jangan kita tengok ujian dengan miskin. Dengan kaya pun jadi ujian. Dulu kita belum dapat jawatan. Kita kata macam mana kat orang kampung? Tonton dan pon-pon. Kalau tonton dan pon-pon undi saya tidak akan lupakan tonton dan pon-pon. Hari-hari saya akan datang ke rumah tonton dan pon-pon. Orang kampung jawab, kepala hotdogmu. Orang kampung lah. Tapi dah orang yang sama, bila dah jadi YB, tak nampak hidung pula datangnya. Betul tak? Ini masalah kita. Ini masalah kita. Berbohong tak situ? Kita dah bohong orang kampung tak? Tapi masa kita belum jadi, Allah belum uji. Bila dah Allah dah uji, tengok. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kami uji, kami test nak dapat yang terbaik. Jarang orang lepas dapat standard yang baik. Masa sembang pilihan raya, memang semua orang boleh. Sampai ke dapur dia masuk. Kita tak panggil pun ke dapur dia masuk. Pasal apa? Nak jadi YB punya pasal. Kita bawa anak dalam motor, tak ada berhenti motor, dia ambil dah dukung. Ambil anak. Faham lagi? Baik dengan anak orang kampung. Sekarang dah jadi esko, tak nampak muka pula. Contoh, ni bukan Malaysia, ni berlaku di Zimbabwe. Jadi Allah uji dengan pangkat. Kadang-kadang Allah uji dengan sakit. Ada orang yang Allah uji dengan sehat. Jangan kata uji ni sakit je. Sehat pun Allah uji tak? Tengok tu yang duk tunjuk langit. Kalau sakit ada tak tunjuk langit malam minggu?
Jalan Sultan Ismail, jalan depan Dang Wangi tu, jalan Bukit Bintang, jalan Raja Laut, Ampang pun ada. Tu malam minggu tunjuk langit. Kalau sihat dah mana dia tunjuk langit? Tan Sri tahu, Datuk Seri tahu tunjuk langit. Disko. Dup tegedup tegedup tegedup. Nah, disko. Nah, sampai mutah je lah nak minum BSOP, Johnny Quengo pun duk minum. Orang Islam. Kalau sihat tu kalau buasir pergi disko. Tuhan bagi buasir, bangun je keluar. Tak ada disko dah. Tapi Tuhan bagi sihat. Tunjuk lagi. Dup cegedup. Faham tak? Tangan ni tunjuk bumi. Dup tegedup. Ada masalah. Pasal apa? Pasal sihat. Kita masuk hospital. Mana kita nak pergi Zumba? Kita masuk hospital, kena angin, kena stroke, kena hoki stroke. Kan masuk hospital kan tak boleh cakap. Orang tanya macam mana Cik Puan penyakit. Menangis. Tak boleh cakap. Jadi kami datang ni nak beritahu kami akan buat Zumba ni. Lagi menangis dia. Kawan tu cakap pun keluar air liur pun nak ajar Zumba. Itu Tuhan uji dengan senang. Bila senang, dagadam. Punah kanah kita. Dengan seluar ketat, dengan apa. Jangan main. Bukan salah Zumba, tidak untuk berpeluh. Tapi tutuplah. Buatlah dalam dewan. Muslimat saja. Betul tak? Baru cantik. Hari tu sekali pagi, kita nak ambil gambar matahari naik. Dekat Tasik Titi Wangsa. Malam kuliah, pagi budak-budak berheret pergi Tasik Titi Wangsa kan, berkabuh pagi kan. Pukul 7. Kita pun ambil gambar ada tasik-tasik burung-burung situ. Dengar lagu. Benda apa pagi-pagi ni? Tengok. Orang puan joget ramai-ramai. Kita orang Ulu Terengganu. Mana raja tengok. Di tu tak ada joget gitu. Dia Zumba dekat Titi Wangsa. Pagi Ahad. Orang duduk joget. Lagi aerobik ke apa ni? Ada benda panggil duduk depan. Awak duduk depan seorang. Awak tukar tunjuk benda. Inspektor ke apa? Jadi yang muda-muda ada dalam 100 orang kot. Yang muda-muda depan. Muda-muda 18, 25 kan. Ding ding. Ada lagu buat, ada speaker kiri kanan. Yang belakang besar-besar, punggung macam beseng. Jadi bila kita lalu tak apalah, mungkin kita lalu dah, kita berjubah dengan kopiah. Nak lalu kot lain jauh, kena lalu kot tepi tu juga. Kena lalu kot dia juga, kot belakang punggung dia. Jadi dalam hati ni, tak apalah, kita lalu nanti memang dia slow sikit, dia tengok ustaz kot. Bila dia tengok kita, makin goyang dia. Piyuh ni terakak. Ini masalah. Patut buatlah kat rumah. Buat kelab, di pejabat ada dewan. Betul tak? Allah Rabbi. Macam-macam besen basuh. Tak ada shape tau. Saya beli laptop second hand. Sekian lama guna laptop, tiba-tiba jumpa duit dalam beg laptop. Saya pun tak tahu mana nak bagi. Baik. Bila kita dah jumpa duit yang memang tidak dapat cari dah pada adatnya tuan pemilik, sedekah. Nak milik boleh nak beli, tapi kena tulis kuantiti. Okey? Duit orang RM60. Tak tahu, memang tak tahu dah lah. Memang pada adat payah nak cari dah tuan dia. Okey? RM60 kita guna tulis. Begitu kat barang kita jumpa. Barang tu kalau barang cicim belian, Nabi kata arif muhaulan, hendaklah kamu iklankan setahun baru dapat kamu sedekah atau milik. Tapi kalau barang yang rosak cepat, kita boleh makan. Kita jalan-jalan tepi jalan duta depan tu tengok nasi kapik. Nasi kapik, nasi impik sebuku jatuh. Takkan nak iklan setahun. Tak jadi nasi impik dah, jadi sepoket rezek. Jadi kita ambil, kita makan di rumah. Betul tak? Tapi kita ingat, kena tulis. Sebab jika datang, ditakdirkan datang tuang dia satu hari nanti, kita wajib ganti.
Nampak? Kadang-kadang sekarang musim internet laju semua. Kadang-kadang kita boleh jumpa tuan dia. Kita jumpa dalam Facebook satu post, dia kata berjalan pergi makan angin di KL, sangat seronok hari tu, tapi sedih akhir sekali sebelum balik jatuh nasi impit sebungkus. Ni aku makan dulu, betul tak? Kita teringatlah. Kita pun call dia, PM dia kata tak apalah. Oleh kerana benda tu dah lama, RM2. Macam wajib bayar RM2. Itu cara dia barang orang. Jangan main senang-senang barang orang. Tak? Semua binatang dalam air laut halal dimakan. Apakah hukumnya makan anjing laut? Jika bersentuh dengan anjing laut, kena sertu atau tidak? Ada. Rasa-rasanya ayam banyak lagi KL ni. Ayam ikan rasa dah putus lagi. Nak makan anjing laut dah. Alah bala sungguh. Muak mari anjing laut di depan ni, aku jawab. Sini mana ada anjing laut? Kan? Bukan kita duduk New Zealand, duduk di apa benda di California. Tapi lah saya jawab. Binatang dalam laut bukan anjing laut. Anjing laut binatang dua alam. Bukan binatang laut. Kalau binatang laut Nabi kata al-hallu maitatuhu. Binatang laut halal semuanya melainkan dua perkara. Pertama, yang memudaratkan kita macam berduri-duri, lekat mati makan. Tak boleh. Yang kedua, benda yang ada racun. Itu baru tak boleh makan. Jadi ikan paus kan mu nak goreng celup tepung, faham? Nampak? Nak singgang white shark ke? Nampak tak? Ikan benda stingray ke nak buat masuk cili api, boleh berlaku. Kuda laut orang tak makan pasal tak ada isi. Jadi anjing laut bukan binatang laut, binatang dua alam. Terjun dalam laut boleh duduk lama, berenang, naik atas pun boleh duduk lama. Itu tak boleh makan. Faham lagi? Itu anjing laut, bukan binatang laut. Pasal apa panggil anjing laut? Bukan kerana duduk laut, dia duduk tepi laut. Orang Melayu ni, dia bila tengok binatang satu, dia tak ada negeri dia, tapi tengok ramai tepi laut, muka pula macam anjing laut. Dia gitu. Tengok muka macam kuda laut. Jadi hukumnya dia bukan anjing dan dia tidak najis. Yang najis tu anjing yang menyalak au tu bik lidah tu. Itu yang najis. Iza walagal kalbu fi ina'i hadikum farsiluhu sab'a. Datang anjing minum dalam gelas kamu, gelas tu kena basuh 7 kali. Itu anjing darat, bukan anjing laut. Anjing laut tidak najis. Itu bukan anjing yang dilarang bela dalam rumah tu. Cuma tak boleh makan kerana dia binatang dua alam. Soalan seterusnya. Baca berita tak tutup aurat. Kita nak tengok berita lagu mana? Tengok berita sudahlah. Jangan tengok aurat. Dia tengok. Nampak tak? Mu nak tengok manusia. Mu nak tengok dada dia ke nak tengok berita? Tapi kalau saya tengok ke dia jadi nampak dada. Tak payah tengok ke atas. Nampak? Umpamanya tak? Sebab orang perempuan ni minta maaf lah. Dia default setting dia panggil. Keluar kilang tu dia Ferrari dah. Faham? Body dia atas sampai bawah Ferrari. Maknanya serba-serbinya cantik. Batu dikawal oleh agama. Nampak? Keluar kilang. Default setting tu mari default tu. Keluar perempuan. Comel belakang dah. Itulah kelebihan kamu. Tahu tak? Jasa kata hak comel-comel ni Afrika. Republik Gabon. Papua New Guinea. Faham? Hak hitam-hitam pakai rupuk tak pakai seluar tu. Tu berebut orang laki-laki masuk meminang. Betul tak? Dan pergi pada ni apa tah lagi. Jadi kena faham orang perempuan memang dia jenis comel dah. Bila comel dah tutup aurat. Tutup. Perintah Allah. Allah suruh tutup aurat. Aurat untuk kamu, untuk siapa? Aurat kamu untuk suami kamu.
Ni kita aurat kita bukan free bagi orang. Orang yang tak bayar mas kahwin boleh tengok. Jeng. Kita yang tukang bayar mas kahwin 10,000, habis hantaran pun semua, dengan kanopi pun semua, lembu pun semua. Kat 80 habis Ustaz. Tapi semua orang boleh tengok. Tak ke rugi? Faham? Untuk suami kita je lah. Dah? Kita nak pakai lebih-lebih, tak perlu. Sebab kita comel dah. Lahir tu Ferrari dah. Orang laki-laki lahir tu kenari. Faham lagi? Banyak benda kena tambah. Aksesori faham lagi? Orang perempuan tak payah. Dalilnya orang perempuan, dia pakai baju laki-laki pun comel juga. Tak usah kata baju perempuan. Betul tak? Orang perempuan pakai kain plekat, pakai baju Melayu, pakai songkok. Comel tak? Comel juga. Cuma suruh KSU pakai baju kelawar. Balik awal. Faham lagi? Nah. Nah, tak jadi. Sebab jenis perempuan ni mu pakai apa? Pakai rumput pun lawa, pakai tudung suat kapur Cina pun lawa, pakai kasut stokeng dengan kuning gandung pun lawa. Pasal dia body Ferrari. Faham lagi? Jadi jangan tak payah lebih-lebih nak pergi pejabat. Ni kau pergi pejabat habis bendanya ni lama. Lalu masuk pintu tu takak. Catwalk. Atur langkah. Faham? Timbalan tanya. Cantik Cik Ani hari ni. Tengok orang lah. Catwalk di pejabat. Dah? Tapi di rumah, depan suami, elephant walk. Faham lagi? Semiter, SOP. Faham lagi? Nah, ni tak kena. Dah? Patut rumah kita lah catwalk. Bila letak kaki di sini, kaki kiri bila masuk di sini balik. Kaki kanan keluarkan balik, masuk lebih setengah inci. Baru punggung tu akan jadi macam ni. Nampak? Untuk suami kita, wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna. Jangan kamu tunjukkan kesegakan perjalanan kamu, gaya kamu, keterampilan kamu lebih-lebih melainkan untuk suami kamu. Itu ayat Quran. Nah, ni masuk pejabat eyeshadow 3 color. Di rumah sisi ikan khisi. Dia apa ni? Geng. Tapi bukan miti lah, pelda tu. Faham lagi? Jabat Pertanian tu. Sebagai pentadbir pusaka keluarga saya telah laksanakan mengikut faraid seperti arwah abah wasiatkan. Tapi malangnya mak saya telah membantah, berdendam hingga sentiasa mencari salah hingga hari ini. Sudah 8 tahun saya dikira anak derhaka. Sia-siakan amalan saya selama ini. Baik. Jadi anak ni pentadbir harta pusaka. Diwakil dia amanahkan. Jadi anak ni bertindak, harta pusaka ini dibahagikan mengikut faraid. Mak tak berkenan. Jadi mak kata anak durhaka. Jawabnya anak ini sudah buat benda yang betul. Mak yang salah. Tak boleh taat. Mak kata jangan ikut faraid. Pasal mak nak banyak tu. La ta'ata lil makhluk fi maksiatil khaliq. Nabi kata jangan taat kepada makhluk pada perkara yang durhaka kepada Allah. Faraid ni Allah sudah aturkan. Orang ni 1/8, ni 1/6, ni 1/4, ni 1/2, ni 2/3 dan seumpamanya. Itu yang terbaik. Jadi mak ni dia nak banyak ke dia. Anak ikut faraid, mak sudah berasa hati. Anggap anak tu anak durhaka. Tak betul. Mak itu durhaka kepada Allah. Jangan bila kita rasa kita ni ibu bapa, semua kita betul dengan anak-anak. Tak. Tengok peraturan. Kalau peraturan itu kamu betul, betul lah. Jangan bila kita ni pegawai, staf bawah semua salah. Tak. Tengok apa benda kelakuannya. Itu cara. Jadi kalau mak tak suka dengan faraid, anak ikut faraid, anak tak buat salah pun. Cuma kita kena mengalah dengan mak. Faraid tetap dijalankan. Kita pujuk mak, kena baik dengan mak, kena minta maaf dengan mak kerana dia mak kita. Wabil walidaini ihsana, kepada dua ibu bapa kamu selalulah berbuat baik. Sekalipun dalam kes mak sudah salah,
untuk tidak guna faraid. Soalan seterusnya tentang solat jamak dan qasar solat zuhur asar bila saya boleh solat sunat rawatib dan selepas bagi kedua solat tersebut, mohon pencerahan. Setengah ulama kata tidak ada lagi solat rawatib kalau solat jamak qasar. Setengah ulama kata masih boleh dibuat. Faham lagi? Selepas daripada kita tunaikan kedua-dua solat tadi. Selepas. Apakah yang dimaksud dengan ahli sunnah wal jamaah? Sunnah itu apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Jamaah iaitu orang ramai. Daripada orang ramai kalangan sahabat. Orang ramai kalangan tabi'in. Orang ramai di kalangan tabi'in. Alhamdulillah sampai ke hari ini ahli sunnah wal jamaah golongan yang ramai. Kalau kita tengok Syiah contohnya, ini golongan yang sedikit. Itu golongan yang sedikit. Boleh kahwin apa? Boleh kahwin kontrak nikah mutaah. Bawa perempuan masuk dalam bilik, aku nikah dengan kamu selama satu malam ini saja dengan bayarannya mas kahwin RM50. Esok cerai pagi. Senanglah lagu tu. Faham? Itu masalah. Dan benda itu haram. Jadi benda itu minoriti. Ahli sunnah wal jamaah yang ramai. Yang ramai dalam dunia ini semayang 5 waktu tak? Islamnya. Itulah ahli sunnah wal jamaah. Syiah semayang ini 3 waktu sahaja. Tidak ada wajib semayang Jumaat. Yang banyaknya banknya, iaitulah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu majority. Islam di Wellington, Islam di St. Petersburg, Islam di Vladivostok, Islam di Copenhagen, Islam di Vancouver, Kanada, Islam di Chile, di Uruguay dan sebagainya. Semua azannya asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita pergi di Iran saja. Wa anna aliya waliyullah. Tambah pula Sina Ali, kekasih Allah. Itu minoriti. Jadi ahli sunnah wal jamaah ialah golongan yang ramai di kalangan umat Islam. Soalan seterusnya. Apa beza dengan golongan Wahabi ni? Ada soalan. Dan kita jawablah. Dia ni gini. Kalau kita dari segi fiqh, kita yang adanya mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Ada satu lagi kita dengar Wahabi dan sebagainya. Hambali contohnya kita berbeza. Bukan berbeza semua pandangan-pandangan tentang sanad hadis. Mereka mengatakan hadis baca kunut tidak kuat. Subuh tu. Imam Syafi'i mengatakan hadis itu kuat. Jadi dalam mazhab Syafi'i baca kunut subuh sampai bila-bila. Dalam mazhab Hambali tidak sunat baca kunut subuh. Dan Wahabi pun tidak sunat baca kunut subuh juga. Tapi apa beza Wahabi dengan Hambali? Hambali dia tak baca kunut subuh. Tapi dia tidak marah kita yang baca kunut subuh. Kerana dia menganggap pandangan ini atas ijtihad masing-masing. Adapun Wahabi juga tak baca kunut subuh. Tapi dia sesatkan kita yang baca kunut subuh pula. Itu bezanya. Nampak tak ke? Suka menyesatkan orang lain. Soalan seterusnya. Bolehkah Ustaz kongsikan doa supaya kami tidak mudah sentak dengan bos? Dia gini lah. Bila sebut bos ni, dia manusia sama macam kita juga. Cuma dia perangai lain-lain. Dia panggil bawakan. Kalau sebut lagu belaka. Tapi ada lagu rock. Rock pun rock juga. Ada banyak mazhab. Ada rock, heavy metal, ada underground, ada thrash metal, ada hardcore metal, death metal. Gitu ngak bos. Manusia bila manusia. Tapi perangai macam-macam. Ada bekeng. Ada muka je bekeng. Tapi tak bekeng. Ada muka bekeng. Muka bohong. Besar ni macam ulu golok. Bisa. Tapi tengok bini tu air kecing. Contohnya. Jadi kadang-kadang tegurannya itu jenis direct. Ada orang jenis direct. Dia tikang direct dia kata. Tapi dia okey je. Semua tu atas apa benda ni, fikrah cara berfikir. Tujuannya sama saja. Dia tegur anak buah ni kerana kita buat salah tu je. Betul tak? Ada pun anak buah buat benda betul, tak ada orang tegur.
Macam kita dengan anak-anak lah. Kalau anak-anak kita baca buku tak ada, mak marah. Apa ni anak, apa ni? Baca buku tak mau ni, tak kerti bahasa ni. Ada gitu? Tak ada lah, tak. Cuma cara menegur. Ada orang direct, ada orang pusing rambut 2 kali. Ada orang pergi depan tu, U-turn pump baru langgar. Jadi kita, nasib lah kita je ni, bos lagu ni, bos ni. Cuma bila kita jadi bos, kita tak boleh lebih-lebih sampai mengaibkan dia di hadapan orang ramai, menggunakan ayat yang kita tak suka, ayat itu digunakan balik ke atas kita. Jadi kita jadi yang terbaik. Bila kita jadi atas pada orang lain, kita sudah dapat nikmat yang sangat besar. Orang lain tak ada autoriti, ada kuasa. Gunakan kuasa itu supaya kita dapat jadi yang terbaik dengan anak buah kita. Kita tak mau sentap, memang kadang-kadang dia kena sentap. Kata biar terasa. Kalau kata hangguk-hangguk saja tak rasa apa, balik bodoh orang panggil. Tak dapat apa. Jadi teguran yang sentap itu sebenarnya dia membina kita. Dia membina. Kalau jenis gosok semua, begeh, akhirnya rebeh. A duduk depan, B pula duduk tengah, balik awal kita. Jadi bukan kita nak perlukan doa supaya kita dengar tak sentak. Sentak tak sentak ni hati kita. Ingatlah bila orang nasihat kita sekali, mungkin itu yang terakhir. Nampak? Mungkin itu yang terakhir. Adik kita call kita sekali, lama kita tak jumpa, dia ajak kita makan keluar sekali. Kita kena ingat, mungkin ini yang terakhir dia ajak kita makan. Jadi fikir-fikirkanlah solusinya. Soalan seterusnya. Kita ada beberapa minit saja lagi. Apakah hukum kentut rakaat ketiga sebab sayang nak solat semula? Apakah hukum kentut rakaat ketiga Zuhur sebab sayang nak solat semula? Dia kentut rakaat ketiga. Lepas tu dia sayang nak solat semula. Mu sayang solat ke sayang kentut? Mungkin dia gini. Dia boleh tak, dia dah kentut dah, rakaat ketiga, dia tak mau semayang semula. Ataupun tahan kentut. Dia nak tahan kentut. Dia tahan kentut maksudnya, dia tak mau kentut dan semayang awak semula. Itu yang betul. Okey? Begini, Nabi kata jangan kamu semayang bertolak dengan hadas dan makanan. Kita buh tepi dulu makanan, hadas. Maksudnya sebelum semayang, nak semayang, rasa nak kentut, maka kentut dulu, pergi ambil wudu. Okey? Jangan sayang. Sebab bila kita teruskan semayang, tujuan semayang, aqimis solata li zikri. Semayang itu untuk ingat kepada aku, kata Allah. Bila kita tahan kentut, kita ingat Allah atau ingat kentut? Kita jawab, ingat kentut. Jadi ada tak ingat Allah? Tak ada. Sebab tu Nabi kata nak semayang selesai. Kalau nak buang air, pergi dulu. Nak makan dulu. Nak ketuk dulu. Lepas itulah lega belaka, ambil wuduk dan semayang. Baru hati kita kosong untuk ingat Allah. Nak. Sebab kita di luar semayang dah lah tak ingat Allah. Dalam semayang pula tak ingat juga jengkreng. Tak? Cuma ulama' kata kalau perasa sedikit nak kentut, sunat kita tahan. Kalau kita kritikal, jangan tahan. Walaupun dalam semayang, kentutlah. Maksudnya batalkan dan ambil wuduk semayang semula. Kerana kalau tidak, kamu semayang tak ingat Allah. Semayang itu besar ingat Tuhan. Cuma orang salah faham. Bila dengar ustaz kata batalkan, dia kentut dalam soft. Kita dah tak tahan ni rakaat kedua ni. Maksud kentut itu dalam kitab fiqh bukan kentut depan orang ramai. Pergi keluar dulu dari surau, baru kentut. Dia dak dalam soft. Bong pergi. Bang. Orang sebelah main lawe nak kena maki dia orang saja. Setengah tu dalam dia berjalan tu keluar lagi. Dia keluar balik dah, dia jalan dah. Lastnya soft debong. Bunyi. Faham? 13 orang maki dia. Bukan begitu. Keluar jauh dulu. Kentut dinung. Ambil wuduk. Mari balik. Apa yang kamu tertinggal, dapat fadilat. Kerana uzur syar'i.
Adik-beradik mempunyai hutang arwah ayah saya. Dibayar hutang-hutang tersebut adakah yang kira sebagai harta pusaka si mati? Hutang si mati bila orang bayar faraid. Okey? Ayah kita meninggal. Lepas meninggal, ada orang mari hantar duit 1,000 contoh. Apa ni? Ni duit saya hutang dengan arwah dulu masa main remote control. Pas lagi zaman muda. Ni baru teringat. Nah, bayar 1,000 tu bukan dapat ke mak. Faraid. Mak 1/4. Tak ada anak. Ayah kalau ada ibu bapa 1/6. Adik-beradik diikuti zakarin mislu hadzil unsayain. Adik-beradik perempuan setengah, laki-laki 1. Okey? Faraid. Jangan. Ada yang teruk lagi, dia hutang orang mati. Tuan yang hutang tu mati dah. Oh, mati dah. Duit dia hutang 10,000. Dia pergi sedekah masjid. Haram. Mana boleh sedekah masjid? Wajib bagi pada waris. Dia pergi sedekah masjid, pandai-pandai dia. Masjid dia haram. Oh, hebat dia rasa. Tak mengaji punya pasal. Orang duk tengok kuliah, dia tengok ini ustaz. Dekonek. Nak? Soalan seterusnya. Bagaimana nak bayar hutang sahabat yang telah meninggal dunia? Nanti satu lagi, bayar pada waris. Jangan sedekah, haram. Sedekah ni macam ni. Kita nak bayar tuan mati dah, cari waris tahun tak jumpa dah, putus asa. Baru sedekah kepada masjid, niatkan sebagai pembayar hutang kepada si fulan di akhirat nanti. Anak main telekong sampai nampak rambut mak, adakah kena ulang balik? Baik. Tengah semayang mak, anak main telekong kat belakang. Dia angkat telekong, ceng-ceng. Faham lagi? Nampak rambut mak. Begini, apabila dibuka oleh budak-budak atau diselok angin atau kera ke mari selok kain tengah semayang. Dah contoh. Tak boleh kira semayang tepi-tepi kebun pun tak. Maka kata ulama, jika kita tutup dengan segera, dimaafkan. Nampak? Cuma ulama khilaf. Kalau aurat berat, tak maaf. Nah, aurat berat. Aurat berat tu maknanya nampak power lagi. Tu imam tengah sujud, tu hari tu tak dan pakaian duit. Anak siapa tahu mari tarik belakang kain, ceng-ceng akak tu. Tu aurat berat. Tu panggil berat menandang dah tu. Nak. Tu tiada maaf bagimu. Jadi kalau kita tengah duduk tahiyat, anak kita selok nampak kaki, kita tutup segera. Hala kaunihi faura, keadaan tutup itu dengan cepat dimaafkan. Tidak batal lagi. Soalan seterusnya, berasa tak jika kita selalu pinjam duit pada orang yang tak bayar, kita reda 2-3 kali orang yang sama. Orang yang sama nak pinjam lagi, kita tak nak bagi pinjam dah. Tapi at the same time, duduk jalan geni kot ni. Bersalah sebab tidak ada duit tapi tak nak beri pinjam. Takut Allah persoal kenapa kita kena ikut. Baik. Kawan yang sama, orang yang sama nak pinjam 3 kali dah tak bayar, nak pinjam lagi. Jadi dia yang keempat dia tak bagi dah lah. Pokoknya bagi pinjam ke orang ini bukan wajib. Yang wajib ini bila kita senang dan dia ditimpa satu kecelakaan, maka wajib bagi pinjam. Bila tak bayar, tak wajib dah bagi. Sekali sahaja. Ni bukan sekali, 3 kali dah. Orang yang jenis pinjam duit tu, itulah perangai dia. Bila nak pinjam, dia cari kita. Time bayar, kita kena cari dia. Orang yang tak bayar hutang orang ni, kelebihan dia laju. Lari laju, bawa kereta pun laju. Minum air pun cepat. Kita lalu jalan belah ni, nampak dia belah nu. Air baru sampai tinggi ni, panas. Kita U-turn lambat, dia bayar dah, tak ada dah. Faham? Itu cepatnya orang berhutang orang. Tapi akhirat nanti, kalau dia tak bayar di dunia, dia kena bayar pada tuan hutang. Akhirat tak bayar dengan duit, bayar dengan pahala. Pahala kita ada tak banyak, besar 15 kilo je. Hutang orang 16 kilo. Hutang balik 1 kilo, masuk neraka. Padahal 16 kilo tu banyak dah pahala. Dah hutang orang tak bayar dulu, tuan dia tak halal, dia nak pahala kita. Jadi mana kita nak pergi? Balik semula ke Miti? Dah, go to hell. Masuk sebelah sana, Konalot.
Amalan nak mudahkan dapat zuriat. Doa, amalan-amalan sunat dan sebagainya. Nazar. Ya Allah, aku bernazar jika kau kurniakan kami zuriat. Nah, aku akan sedekah kepada pondok ini RM10,000 contohnya. Ya Allah, engkau berikan aku anak yang kami inginkan, aku nak sedekah pada masjid ini RM1,000 contohnya. Ya Allah, kalau engkau berikan aku zuriat, aku nak sembelih lembu seekor, nak beri makan penduduk kampung ni. Nampak? Dia caranya lagu tu. Kena banyak sedekah. Banyak sedekah. Cara nak minta balik hutang sahabat supaya tak putus saudara. Bukan tak nak halal, tapi ada berhutang dia mewah, nampak pelik daripada kita. Hutang buat lupa kita. Memang begitulah. Kalau kita boleh, halalkan. Kalau tak mau halalkan, minta. Minta tak boleh dengan direct, pantun. Nampak tak? Kita berpantun dah. Anak beruk dari seberang, turun mandi ke dalam paya. Buruk-buruk orang berhutang, bayar sekarang duit saya. Pantun. Dia gitu je. Kita boleh hantar WhatsApp. Hadis tentang berhutang, bagi dengar kuliah, panduan beli buku, panduan bayar hutang, bagi birthday gitu. Itu cara dia. Bergurau. Melalui kawan, sindiran yang mengketawakan. Banyak cara dia. Saya banyak orang berhutang, tak bayar belaka. Macam-macam peseng. Bukan kawan pun, kawan tak berhutang, kawan tak kenal. Mari rumah, dia ingat kita ni wakil rakyat ke apa. Nampak? Tapi tak apalah. Allah sudah atur. Macam-macam peseng, laki-laki perempuan. Tak bayar pun. Tak ada tempat dah. Adik-adik saya susah minta tolong ni 200 hangus. Seorang tu nak balik Johor. Dia kata pergi kat bank, masuk kad bank, kena telan kad. Tak ada arah dah, maghrib nak beli keket bah nak balik dengan family, ayah meninggal, minta 300. Minta balik 2 hari saya akan bayar segera. Sampai sekarang tak bayar, 3 tahun dah. Jumpa saya lari. Jadi gitulah manusia. Jadi bari mawak tongkat, pakai tongkat, kaki berbaloi, accident. Duit insurans dapat nak bagi. Mula bagi 500, lepas tu 300. 500 nak dia dah gantungkan. Dia sudah gantung laptop yang mahal. Jadi 500. Kalau saya bagi dia 500, dia dapat balik laptop tu. Tak dia accident. 500 tak bayar. Lepas 500 tak bayar, mari minta nak beli susu anak 300. Lepas pada 2 bulan. Jadi sekarang 800 tak bayar juga. Itu nak cerita jenis manusia. Dia jenis seronok lagu tu. Faham? Jangan main harta orang, jangan main. Kita dosa dengan Allah mudah. Berzina 18,000 kali. Sekali taubat, Allah ampun. Dua orang RM1 kita tipu. Tak boleh. Mesti kena settle dengan dia. Sebab tu dalam hadis kata, al-ghibatu asyaddu minaz zina. Mengumpat lebih berat dari berzina. Terkejut sahabat. Macam mana pula tu? Mengumpat berat dari berzina. Nabi kata orang yang berzina, dia bertaubat, Allah ampun serta-merta. Orang mengumpat, Tuhan tak terima taubat. Sampai dia minta halal dengan orang yang dia umpat. Payah tak? Payah kita. Selawat Nabi ada Sayyidina ke tidak? Ramai yang baca Sayyidina. Salah ke baik ke macam mana? Cuba cerita sikit. Sikit sudah, saya suruh sebut sikit. Baik, bila sebut Sayyidina ni apa maknanya? Sayyidina, Sayyidun. Yang sekarang orang guna nama Sayyid. Itu maknanya pemimpin kalau di segi bahasa, Dewan Bahasa Pustaka. Man sada qaumau. Orang yang memimpin kaum itu panggil Sayyid. Jadi gelaran kepada Nabi sendiri gelar dia Sayyid. Dalam hadis sahih, Nabi kata, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku ni adalah Sayyid, pemimpin seluruh umat manusia. Nabi pemimpin seluruh umat manusia. Kalau Donald Trump yang rambut macam bulu jagung tu pemimpin Amerika. Kuasa dia ada di Texas saja. Dia pijak Mexico, hilang kuasa. Betul tak?
kuasa dia ada di Washington saja. Masuk sebelah kaki ke Kanada, hilang kuasa dia. Yang Presiden Rusia Putin botol susu. Dia pijak kaki ke Ukraine di sepadan selatan, hilang kuasa presiden. Dia pijak kaki ke Germany, hilang kuasa presiden. Dia pijak kaki ke Poland di utara, hilang kuasa presiden. Dia dalam Rusia saja. Nabi Ana ni Sayyidu waladi Adam. Aku ketua semua umat manusia. Batu gelaran Sayyid, gelaran tertinggi. Jadi setengah ulama mengambil perkataan Sayyid inilah kita sebut Sayyiduna Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hukumnya sunat. Setengah ulama kata bukan sunat, harus. Jadi dualah hukumnya. Jadi siapa yang selawat dalam sembahyang, Allahumma salli ala Muhammad, betul. Orang yang seorang lagi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, betul juga. Dua-dua betul. Yang tak betul, berbaloh tentang Sayyidina. Itu otak sudah tidak betul. Kenapa? Kerana dua-dua ini pandangan ulama besar-besar belaka. Faham? Golongan pertama boleh dah, Allahumma salli ala Muhammad. Golongan kedua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dua-dua ni imam mujtahid. Okey? Gibaloh benda-benda lagu tu. Soalan seterusnya kita ada masa lebih kurang 5 minit 6 saat saja lagi. Maksud makmum masbuk muafiq, bagaimana nak lakukan? Makmum masbuk mana makmum yang tidak sempat baca Fatihah selepas dia takbir. Belum takbir tak kira, dia takbir dulu. Allahu akbar. Tu imam walam yakul lahu kufuwan ahad. Dang dah? Tak dang dah. Itu masbuk. Imam rokok, dia boleh rokok. Muafiq maknanya selepas makmum itu takbir, dia sempat baca Fatihah sebelum imam rokok. Walaupun dia datang semayang lewat sejam daripada takbir imam. Contoh semayang Isya, tu imam takbir semayang, mulanya takbir pukul 8.30. Allahu Akbar. Contoh semayang Isya. Makmum tadi tengah duduk di rumah dalam bilik air, baru nak start mandi junub. Faham? Bila habis tengah-tengah sabun, tu imam amin, habis baca Fatihah, dia baru duduk bersabun. Bila habis mandi, tu imam Bismillahirrahmanirrahim, nak baca surah. Faham tak lagi? Makmum pun ambil tuala pakai dah mandi junub, tu imam baru start Alif Lam Mim, baca Baqarah. Baqarah biasanya dalam 3 jam selesai. Jadi makmum tadi pula pakai baju pun semua, pakai seluar, pakai top, pakai ambil motosikal, start tak hidup pula. Tu imam baru surah yang ke-29. Mana? Surah Baqarah. Tu makmum pula pergi beli plak. Beli plak apa semua, sambung pasal cuci plak, pasang balik, pergi sekejap, tu imam baru baca ayat yang ke-120. Jam sudah pukul 10 suku. Rakaat pertama belum rokok. Nampak lagi? Contoh, dia nak buat contoh ni. Biar mu tak bengong, biar faham molek-molek. Tak? Tu pekoh dia nak bagi faham. Sampai tengah jalan terlupa helmet pula tak pakai. Balik ambil helmet balik. Sampai masjid, kona balik. Tu imam dah ayat 180. Kona balik pada tak bawa mask. Lagi? Tak boleh masuk katanya tu. Warden masjid. Dia ni ada warden masjid. Faham? Balik ambil emas. Sampai di masjid tu imam baru ayat yang ke-200. Bermakna ada 86 ayat lagi. Makmum pun takbir Allahu Akbar. Muafiq. Faham tak lagi? Itu nak suruh faham. Apa makna muafiq? Lepas takbir, dia ada masa dapat baca Fatihah sebelum imam rokok. Soalan yang ketiga sebelum akhir. Kenapa orang perempuan cukup marah bila sebut tentang poligami? Ni baru soalan. Nampak? Itu kita pilih 3 soalan terakhir ya. Hukum melewat-lewatkan semayang dan qada bagi orang perempuan. Baik.
Semayang ini dia ada 5 waktu. Dia ada waktu fadilat, ada waktu jawas, ada waktu ikhtiar, ada waktu karahah, ada waktu tahrim. Waktu fadilat, masuk waktu orang bang, kita pun semayang yang terbaik. Kemudian ada waktu yang kita boleh pilih. Kita nak semayang, contoh kita pukul 2, kita 1:30 kita meeting. Kita akan semayang nanti pukul 3. Itu panggil waktu pilihan. Kita boleh pilih. Waktu karahah, waktu yang sudah hujung-hujung. Kalau semayang asar, sudah pukul 6:30. Itu waktu karahah, makruh. Semayang sah, tapi tak berapa cantik dah kita semayang masa tu. Kalau matahari kita keluar, dia sudah kuning matahari tu. Waktu haram, waktu tahrim, iaitu waktu yang dekat nak masuk waktu lain. 2 minit nak masuk waktu asar baru nak semayang zuhur. Haram, sengaja. 2 minit nak masuk maghrib baru nak semayang asar. Haram kalau dengan sengaja. Jadi jangan sampai waktu haram tadi. Kalau orang perempuan 1:30 tengah panggang ikan kering, goreng ikan kering. Tengah duk kukunya gerok. Tak apalah nak semayang 2 suku. Tak ada masalah. Jangan dekat sampai masuk waktu lain. Itu panggil waktu tahrim. Sengaja kita anjak waktu itu. Walaupun kita semayang lepas fardu, tapi perbuatan kita lewatkan tu berdosa. Hantaran sekarang tinggi. Apa pandangan tak tentang isu ini? Baik, dia gini, dalam Islam yang wajibnya ialah mas kahwin, bukan hantaran. Mas kahwin. Mas kahwin ini yang sebut dalam akad. Aku nikahkan akan dikau Fulan bin Fulan dengan Fulanah binti Fulan, mas kahwinnya RM50 tunai. Itu mas kahwin. Hantaran ini adat yang pihak pengantin laki-laki berjanji nak bayar, nak beri pada pengantin perempuan. Datang pihak laki-laki hantarannya berapa makcik? Pasal nak kahwinnya tak lama dah. Jadi kata mak dia, kita tak kisah. Macam lepas-lepas dah kakak dia RM30,000. RM30,000. Gitu hantaran. Jadi dua-dua wajib. Cuma yang wajibnya mas kahwin dalam Quran. Itu wajib dengan nas. Adapun wajib bagi hantaran barang-barang ini, itu kamu yang wajibkan sendiri. Allah tak suruh, kamu yang berjanji. Faham? Wajib tu tunai. Idza wa'ada akhlafa. Orang munafik bila berjanji tak tunai janji. Jadi kena faham situ dulu perbezaan mana mas kahwin, mana hantaran. Jadi sebaiknya kita buat, kalau nak kahwin lah, biarlah mas kahwin itu dan hantaran sekali saja dalam akad. Contohnya hantaran kita 10,000 akan jadikan mas kahwin. Jadi nanti akadnya aku nikahkan dikau dengan mas kahwinnya RM10,000. Itu yang terbaik. Biar masuk di dalam nas belaka. Taklah dua perkara ni wajib, anu wajib pula. Tak. Kalau nak kahwin, yang belum kahwin lah. Yang dah kahwin pun nak kahwin pun tak ada masalah. Sebab kahwin ni macam benda yang suka. Suka tak? Kalau kahwin itu suka tak? Ke tak suka? Timbalan hari tu kahwin suka tak? Suka tak? Jangan bohong, suka tak? Benda yang suka biar berulang-ulang. Gitu. Tanya Datuk KSU atau orang rumah ada sebelah. Tak tidur luar malam ni KSU. Itu contoh. Kemudian pula tidak boleh, tidak ada ulama yang kata kalau tinggi ni boleh, kalau banyak ni tak boleh. Itu terpulang pada ibu bapa dia. Ulama tak campur soal ini. Cuma ada hadisnya, kalau yang hantarannya ringan, maka itu lebih baik. Itu je ada. Kita tak boleh nak protes keluarga orang, kenapa tinggi makcik, kenapa mahal. Anak dia ikut suka dia. Bukan anak dia beli siap keluar besar tu dah. Anak dia tu bela tu daripada beranak, daripada dalam perut, mengandung 9 bulan, keluar duduk atas riba pula. Kecing berok mak dia basuh, bukan mu tu kan basuh. Obat nyamuk saja banyak mana beli, pamper 3 van. Pamper. Nak besar lagu ni senang-senang, nak RM15. Jadi mak dia letaklah harga. Biar ni lah anak makcik ke dia hak dak pas SPM 20. Hak kolej 30. Dia lagu tu dia jangan main lah ni. Tanya itu pergi di Kuantan, di rumah kota. Tanya sini berapa? Sini SPM berapa? SPM 20 tak.
SPM kan? Kalau dapat 8E, 20. Nah, kolej 30 diploma. Nah, jangan main-main lah ni. Dah zaman mahal lah ni. BRIM tak ada. Kerjaan lama pun aku tak dapat, kerjaan baru pun tak dapat juga. Tak. Kalau yang master tak tahulah. Jadi terpulang dah saya rasa mahal lah 20,000 ni. Dah mahal je. Bunga bukan sekuntum. Anak orang kan. Bukan nak beli bulu tangkis. Tambah 36 sekotak, beli 15 sekotak. Nah, dia dah gutu. Dah kita berkenan kat dia, tak mahal pun. Nah, cuma kadang-kadang orang-orang zaman sekarang, orang muda-muda dia masalah juga. Impun duit 10,000 lama mana? Nah, 4 tahun baru dapat 10,000. Nah, dah kerja gaji 1,500. Nah, 10 tahun baru dapat 10,000 himpun. Tanya mak dia kata 10,000 tak boleh kurang. Jadi budak laki-laki ni pun confused. Nak kahwin ke? Dia rezek. Rezek 10,000 juga. Second hand. Nah. Kalau rezek hari-hari boleh naik. Ni ada ke hari tak boleh naik. Dah masa. Dah beli rezek. Nah. Faham tak ke? Tak. Itu masalah. Jadi jangan kalau boleh, kalau datang laki-laki yang baik, jangan letak harga lah. Ikut suka lah orang. Kerana ada hadis, iza ja'akum man tardawna dinah fazawwiju au kama qala. Bila datang seorang laki-laki yang cantik agama dia, akhlaknya mulia, kahwinkan dengan anak kamu. Itu contoh. Biarlah murah pun tak apa. Kenapa? Kalau dia kahwin dengan anak kita, walaupun mas kahwinnya RM50 je, hantarannya bukan kata maknanya biskut tawar, biskut jagung, biskut cotek je. Bukan kata gelang ke apa. Tapi nanti dia bagi agama kat anak aku. Anak aku tak pakai tudung, nanti pakai tudung. Anak aku tak semayang, jadi akan jadi semayang. Contoh, itu lain. Cuma ulama' tidak masuk campur, nak kerat-kerat, nak letakkan harga-harga yang boleh dan tak boleh. Kalau cuma nasihat bagi ibu bapa, kalau laki-laki yang baik agamanya, jangan berkira lah. Kerana manfaatnya ramai. Dan soalan yang terakhir, orang perempuan cukup marah tentang poligami. Ia satu tuntutan Islam pula dah. Bagaimana cara poligami yang sebenar menurut Islam? Apa betul tip boleh kongsikan dengan kami? Ni soalan ni kalau di Amerika dipanggil the question search the fight. Soalan mencari baloh. Dia begini, orang perempuan tidak salah kalau dia beleber poligami, tak apa. Dia marah suami dia kahwin lagi, tak apa, tak salah pun. Dia tak puas hati, dia komplain, dia komen, dia tak bagi, itu fitrah perempuan. Betul tak? Yang tak boleh perempuan campur aduk hukum Islam. Itu jangan. Jangan sampai kita kritik Islam benarkan poligami. Itu tak boleh. Okey? Ingat perempuan takat mu nak beleber, laki mu nak kahwin, tu boleh. Lepas tu hakmu. Jangan sentuh hukum. Ada setengah perempuan hukum dia kata tak adil Quran. Quran tak betul. Quran tak molek. Allah Ta'ala ni tak betul. Tu jangan. Itu mengarut dah. Dia tidak ada tip. Gini je. Manusia ni Islam 5 golongan kalau bab kahwin. Pertama, kahwin 1. Kedua, kahwin 2. Ketiga, kahwin 3. Yang keempat, kahwin 4. Kelima, tak kahwin-kahwin. 5 ni ada. Betul tak? 5 ni semuanya kekasih Allah belaka. Sempatnya di akhirat syurga belaka. Betul tak? Jadi orang kahwin satu pun Allah suka, kahwin 2 pun Allah suka, semuanya hamba Allah belaka. Kita je persepsi masyarakat. Jenis Melayu ni dia suka benda yang tak baik. Dia suka mengata orang. Tak kahwin dia kata. Kahwin muda kata. Kutuk juga tak? Lewat kahwin kutuk tak? Kutuk juga. Kutuk belaka. Kahwin seorang lagi tak cukup bini. Kahwin 3 gila seks. Macam-macam dia kata. Habis. Memang mulut dia longkang. Bukan bawang lah, mulut. Makcik longkang dia panggil. Makcik bawang okey lagi, boleh buat apa benda pompiah. Potong bawang. Makcik longkang dia panggil.
Tak kahwin, dia kata macam-macam mamba dah kok cetong macam-macam peseng. Nak, nak, tak ada power lah apalah, tak ada nafsu lah, padahal orang tak ganggu dia. Dia kata tak? Dia kata. Kahwin muda sangat, orang muda sangat, bahasa gatal dia kata. Gatal dia kata, kahwin muda. Faham? Kahwin tua sangat, kalau tua baru nak kahwin, nak mati esok karang baru nak kahwin. Pulak dah. Itu jahatnya mulut. Pasal apa? Hati jahat. Nah, jadi mulut jadi jahat. Kahwin dah comel dah tapi sama umur. Dia kata kok, loh, apa pula perempuan 25 laki 20. Patutnya perempuan 22, laki 25 baru kena. Pula dah. Nah, bini tua laki muda dia kata pakai bomo. Laki tua bini muda dia kata nak makan paraid. Serba tak kena. Nah tak? Itu masyarakat kita hari ini. Nak dia nak huduh, hak huduh. Cerah. Bini jahat tu. Tidak takkan laki dia cerah pula dah. Hak pihak perempuan pula, laki jahat. Lepas suka cerah bini. Padahal baru sekali kahwin. Betul tak? Itu masyarakat Melayu. Keluarga dia besar, seorang yang anak dia isap dadah. Dia panggil keluarga dadah, keluarga makfit. Padahal tu seorang yang masalah. Itu kita. Nah, kita suka burukkan orang lain. Sebab tu kata likuli alfin wahidu fil jannah. Umat kita ni, seorang, 1000 orang, seorang masuk syurga. Bukan makna 999 tu masuk neraka. Mana ramainya perangai buruk. Nah, perangai tak molek. Comel dah kahwin, laki-laki pengantin laki 25, pengantin perempuan 21, corner dah. Dia kata perempuan gemuk pula. Gemuk ni aku tengok puang macam peti sejuk. Dia kata. Bulak dah. Comel dah, sama-sama comel, sama kena roma apa semua. Hak laki-laki tu macam dodo hitam. Bulak dah. Ini mulut. Bang, tak susah. Jadi mu nak kahwin 1, 2, 3, 4 atau tak kahwin. Jaga ibadat kita dengan Allah. Buat benda yang baik. Biar perjuangan kita ke arah akhirat. Semuanya baik belaka. Cuma orang tanya apakah tip? Tidak ada tip. Dah saya, nasib baik. Nasib tak baik, pecah kepala. Faham lagi? Itu saja. Tak ada hero, tak ada apa. Faham? Itu pelawak belaka. Dan macam mana? Tidak ada macam-macam mana. Satu saja yang betul. Dengar kalau ada dua tip. Yang pertama, kita kahwin, isteri yang kedua, isteri pertama tidak akan bising. Dia tidak akan marah pun. Mau tak tip tu? Tak mau sudah. Orang perempuan tutup telinga kejap. Siapa suruh jemput aku? Mau tak tip? Saya bagi tahu bila kita kahwin isteri pertama, diam, ada cara dia. Tak bunyi, senyap sunyi. Nak tak? Tak nak selalu. Nak tak? Nak, caranya kita kahwin lepas kematian isteri pertama. Ramai dah yang cuba, jadi sungguh tak? Memang diam. Dia tu. Batu desang tinggal tau. Dia tak bising lah nak. Lagi dia bising lah. Dia bukan tak mau membagi cinta. Dia tak mau bagi paraid. Ramai-ramai. Dia dah lah sikit 1/4 tau. Dah lah kepala mayat, belah 2 pula kepala. Itulah cara je, tak mau bagi dia berlebar. Tapi kalau awak dia hidup lagi, awak kahwin juga, jangan tipu dia. Mesti dia bagi izin baru kita kahwin. Sebab dia banyak jasa dengan kita. Okey? Ambil gambar dulu bakal isteri. Ni ada nama dia, ni gambar dia. Yang mari kejap. Ni gambar. Siapa ni bang? Dasar jangan marah-marah. Awak kawan dengan dia, ni Facebook dia, ni apa benda ni, Twitter dia, ni kena ni apa dia, Instagram, kilogram, monogram dia semua ada belakang sini. Lepas tu, kalau dia okey, bagi tahu kat saya. Lepas 2 bulan tak payah bang. Perangai teruk macam-macam dia. Abang pun dia kata kepala botak macam-macam. Tak payah. Kita buang gambar tu. Bang, okey, ni gambar kedua. Okay. Ni macam mana pula? Okey. Tu cara dia. Sampai kepada bang yang ni baik bang, Allah. Ni kalau jadi madu ai buat ai suka. Deng. Bom lalu. Tu cara dia. Kena banyak sabar. Boleh Datuk? Mu balah ada rumah kayak gini.
Itu cara dia nah. Jangan tipu bini sama dia dah bersusah payah jadi isteri kita, tipu dia tak. Saya cover bini saya. Ni bakal madu mu suka tak? Dia bagi kawal, lepas kawal dia kejar kita suruh kahwin cepat. Tu cara dia. Tapi ni teruk, ekonomi teruk. Dulu bini kita shampoo rambut beli yang kedai makcik tu yang cabut tu. 3 % Faham tak ke? 3 % yang shampoo dia sekali basuh. Boleh hak baru hak KL ni, huyo basuh rambut 250. KO kita. Jeng kereng kat tu. Tak main dah pakai shampoo tu, basuh kedai dah ni. Tu parok tu. Rawat rambut lah apalah, la ilaha illallah. Rasa nak lari aku ni. Jadi kita yang pastinya jangan tipu minta kebenaran. Dia tak bagi jangan. Dia bagi baru buat. Faham tak ke? Benda ni biar macam tu baru dipanggil orang yang mampu. Jangan tipu-tipu dia dan sebagainya. Cuma walaupun dia bagi, dia suka, ingat lepas pada tu ada 3 tahap kita kena lalu. 6 bulan pertama perang dunia. Faham tak ke? Masa tu 3 jenis bom, hidrogen, atom, nuklear. Memang bom hidrogen, bom atom, bom nuklear. 6 bulan kedua baru dipanggil perang saudara. M16, AK-47, grenade launcher, mortar, hot whizzer, tu pakai. Lepas tahun barulah dipanggil peperangan sniper. Ada peluru tembok. Tembok. Tak ada relax kita. Sniper ni sampailah kita mati. Tu dia. Wallahu a'lam. Terima kasih pada Datuk Lokman SKSU kita, sekalian pimpinan-pimpinan MITI yang dengan kehadiran tuan-tuan dan puan mengimarahkan majlis kita pada pagi ini. Mohon maaf kerana tersilap, tercakap terlebih terkurang. Mudah-mudahan kita diberkati. Allah manfa'na bima 'allamtana, alimna bima yanfa'una. Rabbana zidna ilma, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis menerangkan ucapan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada Yang Bahagia Ustaz di atas perkongsian ilmu dan ceramah sebentar tadi. Sekali lagi tuan-tuan dan puan, berikan tepukan paling gemuruh kepada Yang Bahagia Ustaz. Moga kita sama-sama beroleh kebaikan dan kita praktikkan di dalam kehidupan seharian. Untuk sesi yang seterusnya, majlis mempersilakan Yang Bahagia Datuk KSU MITI, Yang Bahagia Datuk Datin Pengerusi Cawangan MITI dan juga Yang Bahagia TKSU Industri dan Pelaburan dan yang berusaha Puan Jamilah Hamzah untuk naik ke pentas bagi sesi penyampaian cenderahati. Dipersilakan.